Terima kasih Yang Mohd Tuaran. Yang Berhormat Rasa, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua atas peluang yang diberikan untuk saya turut serta dalam membahaskan IUU Akta Kesatuan Sekerja Pindaan 2022 pada petang ini. Ada beberapa perkara yang saya nampak dalam pindaan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Menteri masuk apabila sampai giliran saya untuk mendengar perbahasan saya. Dan selepas itu ada beberapa teguran untuk IUU ini. Dan sudah pastinya saya membahas dan akan menyokong pindaan ini. Bagi saya ia adalah sesuatu yang telah dimulakan ketika Kerajaan Pakatan Harapan dulu, tetapi ia tidak sempat dibentangkan dalam Dewan Yang Mulia. Namun ia telah diteruskan dan ditambah dengan beberapa elemen lagi oleh kerajaan pada masa kini dan akhirnya dibentangkan untuk bacaan kedua pada hari ini. Perkara pertama yang saya nak sebutkan adalah berkenaan dengan Seksyen 8 dalam Akta Induk, Akta Kesatuan Sekerja ASA, yang mana waktu pendaftaran asalnya satu bulan saja, ya, sejak union tersebut ditubuhkan dan kini ditambahkan masa lanjutnya, dilanjutkan tempoh pendaftarannya kepada 6 bulan dan kuasa ketua pengarah Kesatuan Sekerja yang asalnya boleh bagi pengecualian sehingga 6 bulan ditambah kepada 12 bulan. Saya menyambut baik sebab saya rasa sekiranya kita reject ya dengan 1 bulan yang asal, mungkin banyak kesatuan tidak dapat ataupun gagal didaftarkan walaupun telah ditubuhkan oleh ahli-ahli ataupun anggotanya. Ia satu approach yang kita akan sokong. Cuma saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah sebab kepada pindaan ini? Apakah sebelum ini terdapat banyak permohonan yang terlewat ataupun disebabkan ada masalah dokumentasi dan sebagainya yang menyebabkan kegagalan didaftarkan dalam tempoh masa 1 bulan seperti sebelum ini. Jadi saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri ketika menggulung nanti. Perkara kedua adalah berkenaan dengan Seksyen 12 Akta Induk yang mana sub 2-nya telah dipotong. Saya anggap ia sebagai satu approach pendekatan yang baik dan disokong dan ditambah dengan subsection 4 yang baru yang mana menyatakan dengan jelas bahawa sekiranya ataupun apabila ketua pengarah menolak permohonan untuk didaftarkan mana-mana kesatuan sekerja, alasan mesti diberikan. Ya, saya rasa ini satu pendekatan progresif, accountability yang kena ada kepada setiap di kalangan kita. Kalau ditolak, mesti dimaklumkan kepada pemohonnya. Kenapa ditolak? Apakah alasan? Supaya pihak yang memohon tersebut boleh memperbaiki kekurangan, kesilapan dan sebagainya. Dan boleh dihantar untuk didaftarkan semula. Jadi saya menyokong ya pindaan ini dan saya juga menyokong pindaan kepada Seksyen 3 Seksyen 12 sub 3 sub 2 iaitu ia telah mengurangkan ataupun menyempitkan skop budi bicara kepada ketua pengarah yang mana kalau dulu pada pandangan pada budi bicara ketua pengarah saja, tetapi sekarang ia hanya tertakluk kepada beberapa perkara yang terhad. Seterusnya pada Seksyen 15 Akta Induk dimasukkan subsection 1A yang baru berkenaan dengan kuasa menteri untuk menambah, memotong daripada atau meminda jadual baru iaitu jadual keempat melalui perintah. Ya, memang kuasa menteri, tapi cuma saya nak tanya di sini, apakah apabila sebelum menteri menggunakan kuasa ini untuk menambah ataupun mengeluarkan apa-apa perkara daripada jadual keempat yang baru ini, menteri perlu tak mendapatkan ataupun merujuk kepada ketua pengarah ataupun ada konsultasi dengan mana-mana pemegang taruh? Khasnya ketua pengarah bagi saya. Sebab saya anggap ketua pengarah sebagai pihak yang bertanggungjawab kepada union ni mempunyai maklumat yang lebih banyak, lebih menyeluruh. Jadi saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri menggulung nanti, apakah perlu ada sesi konsultasi dengan mana-mana pihak. Dan seterusnya perkara keempat yang saya nak sebutkan adalah di bawah Seksyen 25A Akta Induk berkenaan tajuk mogok ataupun tutup pintu. Saya nampak ada pindaan terhadap kalau sebelum ni 2/3 daripada anggotanya perlu hadir untuk mengundi dan kena ada two-third majority untuk membolehkan suatu mogok dilaksanakan.
ada pengurangan daripada 2/3, ia dikurangkan kepada kehadirannya dikurangkan daripada 2/3 kepada 60 dan seterusnya. Untuk mencapai kelulusan, kalau dulu two-third majority, sekarang simple majority. Hanya lebih dari separuh. Ia satu approach yang baik, tetapi saya rasa ada ruangnya untuk kita maju setapak lagi. Sekiranya pihak kerajaan boleh mempertimbangkan supaya kehadiran anggota tersebut daripada asalnya 2/3 kepada 60%, kita kurangkan 2/3 kepada 50%. Itu bagi saya lebih membawa makna. Sebab kalau 2/3 tu dia dalam 66.7. Sekarang kurang sikit saja kepada 60. Kalau kita kurangkan kepada 50, maknanya lebih separuh daripada anggota kena hadir, nampak ada pengurangan kehadiran yang lebih bermakna. Jadi saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Ya, saya juga menyambut baik adanya subsection 1C yang baru di bawah section 26 berkenaan dengan keanggotaan untuk mana-mana kesatuan sekerja tidak boleh terhad kepada satu ras, agama dan kerakyatan. Betul. Ini adalah satu approach yang bagi saya perlu kita laksanakan, bukan saja untuk akta ini, tetapi untuk mana-mana akta yang lain selaras dengan artikel 8 kesamarataan di bawah Perlembagaan Persekutuan kita. Perkara kelima yang saya nak sebutkan adalah berkenaan dengan Seksyen 28 Sub 1 di bawah Akta Induk, iaitu pegawai tidak boleh daripada kalau asalnya pemegang jawatan dan pekerja satu parti politik, tetapi pekerja sekarang dibenarkan. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, berkenaan dengan pekerja ni, dia ni maksudnya apa? Adakah pekerja-pekerja untuk mana-mana parti politik boleh menubuhkan kesatuan sekerja, ataupun pekerja yang kerja dengan parti, mungkin dia kerja dengan orang lain juga dan dia boleh terlibat sebagai pemegang jawatan dalam kesatuan sekerja yang lain. Jadi saya mohon penjelasan daripada Menteri berkenaan dengan perkara ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, keseluruhannya memang kita menyambut baik. Dan bagi saya, pindaan pada petang ni wajar disokong bersama. Cuma ada beberapa perkara yang saya nak timbulkan, yang saya rasa masih ada peluang dan ruang yang luas di depan kita untuk diperbaiki. Yang pertama, fakta yang kita ada hari ini daripada pekerja sektor swasta, penyertaan ataupun penyertaan mereka sebagai anggota kesatuan sekerja sangat rendah. Saya difahamkan bawah 10%. Ia adalah sesuatu yang perlu kita tangani dengan serius, perlu diberikan perhatian supaya lebih ramai pekerja swasta diberikan peluang dan juga layak untuk menjadi anggota mana-mana kesatuan sekerja. Saya nak tanya, apakah unjuran yang dijangkakan oleh Kementerian Sumber Manusia dengan adanya pindaan ini? Adakah selepas pindaan ini dilakukan, digezetkan dan dilaksanakan sepenuhnya, bilangan pekerja ataupun peratusan pekerja yang akan menyertai union akan bertambah? Mungkin daripada sekarang, dia boleh digandakan dalam masa 2 tahun, 3 tahun dari sekarang. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan perkara ini. Dan satu lagi, berkenaan dengan pekerja di sektor penyilangan, manufacturing, iaitu daripada sektor kilang elektronik dan juga pekerja pembersihan. Dua sektor ni, adakah mereka akan mendapat impak positif atau iaitu sesuatu yang memanfaatkan mereka, membolehkan mereka menjadi anggota ataupun menubuhkan union masing-masing yang pastinya kita tahu. Minta laluan. Sekejap. Yang sudah pastinya, sebab bagi saya ramai pekerja daripada sektor pembersihan dan juga sektor penyilangan elektronik dalam sektor swasta kita. Jadi apakah mereka akan mendapat impak yang positif, melayakkan mereka untuk turut serta menjadi anggota kepada mana-mana union selepas adanya pindaan sebegini? Sekiranya tidak, apakah akan ada perancangan daripada pihak kerajaan untuk membawa pindaan pada masa akan datang? Ya, Yang Berhormat Tumpat. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Sebagaimana Yang Berhormat sebut tadi bahawa penyertaan pekerja dalam dari segi kepada kesatuan ini
di bawah pada 10% yang difahamkan lebih kurang dalam 6%. Jadi soalan saya, apakah rasional perlunya banyak kesatuan sekerja bagi mewakili satu pertubuhan atau pekerjaan, kerana dengan bilangannya tidak ramai, kemudian kesatuannya banyak, jadi apakah ini akan boleh menyebabkan berlaku perpecahan yang lebih besar dalam kesatuan itu sendiri. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Tumpat. Nampak segar ya selepas perjalanan jauh dari Jenewa. Saya serahkan pada Yang Berhormat Menteri untuk menjawab soalan tersebut, dan harapan saya tetap sama, iaitu kita kena menggalakkan lebih ramai anggota ataupun pekerja menjadi anggota kepada kesatuan sekerja yang ada. Jadi sekian saja ucapan saya. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Yang Berhormat Sungai Buloh, silakan. Terima kasih Tuan Speaker.